semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berusaha pengurusi tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat, yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Syafiq bin Haji Abdal, Presiden Parti Barisan. Yang berhormat Datuk Daryl Liking, Timbalan Presiden. Yang berhormat Naib-Naib Presiden. Yang berbahagia Datuk Setiausaha Agung. Yang berhormat dan yang berusaha ahli-ahli majlis tertinggi. Yang berusaha ketua wira dan ketua wanita. Yang dikasihi para perwakilan, ahli-ahli parti, para pemerhati, dan yang paling saya kasihi, yang paling saya sayang, orang-orang Sabah. Sebelum saya mulakan, marilah kita di sini semua bersama-sama bersolidariti dan mendoakan kesejahteraan kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh negara, termasuk di beberapa daerah Sabah yang terkesan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan ketabahan kepada mereka. Amin. Tuan Pengerusi Tetap, mengimbau kembali sejarah saya memasuki politik. Dan sehinggalah pimpinan Kerajaan Negeri Sabah tahun 2020 dijatuhkan. Perubahan apa yang saya dan rakyat Sabah mahukan waktu itu? Rakyat Sabah mahu selamatkan Sabah daripada kerakusan pimpinan Sabah yang telah merosakkan Sabah demi ketamakan, demi kekayaan diri dan keluarga. Sebagai anak muda Sabah, tujuan saya masuk politik adalah memperbetulkan yang salah, meluruskan yang bengkok, menukar semua perkara yang dianggap biasa tetapi sebenarnya salah. Saya mau buktikan kepada semua bahwa orang Sabah ada harga diri, Pak. Yang tidak senang dibeli-beli. Saya mau tukar itu kebiasaan YB Sabah, biasa kena beli. Itulah tujuan saya berpolitik. Namun tidak lama, baru saja rakyat Sabah mahu menghirup udara perubahan, dipimpin oleh seorang pemimpin yang bersih dan memiliki visi untuk bangunkan Sabah dan rakyatnya. Perakus yang gilakan kuasa dan harta disokong pula oleh pemimpin Sabah sendiri, ditambah pula oleh tangan-tangan pimpinan di seberang. Sememangnya tidak mahu lihat Sabah maju ke hadapan. Dicuba untuk dijatuhkan dan pada akhirnya mereka berjaya. Hari ini mereka-mereka yang memimpin Sabah terdiri daripada peninggalan pimpinan yang terpalit dengan skandal rasuah dan salah guna kuasa yang telah kita jatuhkan bersama dengan parti pemerintah yang memimpin negara hari ini. Saya ulang balik kata-kata saya dalam AGM tahun lalu. Apa yang saya cakap pada tahun itu? Apa yang saya cakap pada waktu itu? Saya cakap, saya tanya dengan kamu, apa yang Sabah kehilangan sekarang? Sabah kehilangan quality leadership and quality administration. Pemimpin yang berkualiti dan kerajaan yang kompeten. Sini saya mau ceritakan kisah nyata. Apa implikasi bila kita mendapat pimpinan negeri yang tidak kompeten? Tahun lalu, Kerajaan Persekutuan Madani telah memberikan kuasa kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak untuk laksanakan projek sendiri di bawah RM 50 juta. Kamu tahu apa Sarawak buat? Once dia dapat kuasa ini, kamu tahu apa Sarawak buat? Kerajaan Sarawak terus buka 300 penjawatan untuk anak-anak Sarawak melaksanakan projek-projek ini supaya laju, supaya diorang maju. Coba teka apa kerajaan Sabah buat? Nothing. Yang kedua, kamu tahukah projek tahun ini yang bernilai RM 50 juta dan ke bawah, itulah projek
air, itulah proyek jalan raya, itulah proyek elektrik, sekolah daif, klinik daif, dan lain-lain yang keseluruhannya berjumlah 2.04 bilion ringgit. Berapa banyak proyek atau program yang terlibat? Saya tanya dengan kamu. 972. 972 Daripada jumlah itu, hanya RM 330 juta sahaja atau 186 projek yang dipilih untuk dilaksanakan oleh agensi kita di Sabah seperti JKR dan JPS. Dan kamu tahu apa yang paling menyedihkan? Daripada 330 juta ini, hanya 7% saja Pak yang dibelanjakan. 7%. Saya mau tanya dengan kamu. Kamu tidak marah kah? Marah. Kamu tidak kecewa kah? Kecewa. Sudah diberi peluang untuk mempercepatkan masalah pembangunan asas di Sabah, tapi kamu tidak perform, tidak proaktif. Akhirnya siapa yang rugi? Saya tanya, siapa yang rugi? Orang Sabah yang rugi. Jadi saya mau tanya di sini. Maukah kita kekalkan lagi kerajaan yang gagal ini? Jangan bah kita sekadar cakap, oh kita masih mesti mau parti lokal, parti tempatan. Tapi kita mau parti tempatan yang berani bah. Parti tempatan yang tahu apa misi dan visi dia untuk rakyat Sabah. Parti tempatan yang pandai bekerja untuk rakyat Sabah. Saya mau ulang ini berkali-kali biar kamu bosan dan terpahat dalam kepala kamu. Kita semua orang Sabah. Kalau kita rasa kita ketinggalan 20 tahun, 30 tahun, kita tidak boleh pakai kelajuan yang sama, bah. Kalau orang berjalan, kita patutnya berlari. Kalau orang berlari, patutnya kita naik motosikal. Kasih potong dia orang. Kalau orang di sebelah naik motosikal, kita mesti pandai cari jack untuk kasih limpas dia orang, potong dia orang. Betul atau tidak? Slow tompina, out milon ho. Out milon ho. Para perwakilan sekalian. Ketidakkecakapan dan kegagalan jadi tambah buruk apabila reputasi Sabah dicemari dengan pendedahan rasuah tahap dewa oleh mereka yang sepatutnya menjadi pemelihara amanah Sabah. Rasuah seakan-akan barang yang tidak berpusadahan di Sabah ini. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, hari ini Sabah dicop sebagai wilayah yang penuh dengan masalah, penuh dengan pimpinan rasuah. Saya mau tanya dengan kamu, kamu tidak malu? Malu. Sekali lagi saya mau tanya di sini dan semua rakyat Sabah di sini, kamu masih mau kekalkan ke kerajaan hari ini? Tidak. Kita ini bubut pembangunan, kita ini bubut minta kuasa untuk laksana, tapi dia orang syuk-syuk bagi-bagi projek. Saya cakap lagi berulang-ulang kali, ini perkara yang saya cakap 2 tahun lalu. Apa saya cakap dalam AGM dulu? Berhentilah kita jadi YB yang dicop menjadi YB yang kaya raya tapi rakyat yang miskin, bah. Berhentilah kita jadi YB that leads the stairway to heaven. Berhentilah kita berfikiran begitu. Warisan daripada atas sampai bawah. Ini ya, kamu ingat ini. Jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Jangan kita ulangi kesalahan rasuah lepas itu tidak pandai buat kerja ini. Jangan. My dear Sabahan, kalau kita cakap kita mau jadi kerajaan, kita kena lawan macam mana mau menang. Kalau kita rasa kita berada di landasan yang betul, maka buktikan pada orang di luar sana bahwa kita memang betul. Jangan bawa kita fikir, oh kita tidak ada duit, di orang ini banyak duit, kita tidak tahu lagi siapa kita bergabung, nanti kita begini, di orang kuat. Kita kuat, kamu tahu kerana apa? Kerana kita melawan, kamu tahu. Kita kuat kerana kita ada mindset sebab kita mau menang, kamu tahu.
Ada ramai di luar sana yang bagi tahu, Wabi, suruh dulu semua ni pemimpin Sabah bersatu, bah. Ya, saya setuju. Kita semua patut satu hati dan paling penting sebenarnya fikir semula apa tujuan kita berpolitik. Tapi lebih dari itu sebenarnya rakyat Sabah juga kena satu hati. Orang Sabah kena satu hati. Kamu tahu apa kelebihan Sarawak? Bukan sahaja pemimpin dia bersatu hati, tetapi rakyat Sarawak juga satu hati. Apa jadi di Malaya, jadilah. Yang penting kami jaga negeri kami. Yang terpenting kami jaga negeri kami. Itu mentaliti orang Sabah. Having said that, saya harap orang Sabah juga jangan terpedaya dengan kemunculan banyak nanti nih parti-parti lokal yang akan menjelang muncul pada PRN 17. Kamu tidak nampak pun ada orang masa PRU, tiba-tiba ada muka-muka ada orang ini. Tidak pernah dapat AGM pun, tiba-tiba dapat banyak duit lagi tuh. Orang Sabah, berhentilah kita disabung-sabung, dipecah-pecah ini. Betul. Sabahan, bila bah kita mau belajar? Kawan-kawan saya, anak-anak muda, masa depan Sabah bukan saja bergantung pada kita yang ada di sini, tetapi juga bergantung kepada kesedaran anak-anak muda. Saya tanya kamu anak-anak muda, Iya. kamu yang ada pendidikan, kamu yang ada pengetahuan, are we afraid to take over the responsibilities? Apa kita tidak boleh angkat tanggung jawab memperbaiki dan meletakkan Sabah pada kedudukan yang sepatutnya? Boleh. Kamu lihat kawan-kawan kita di dalam Malaysia. Tengoklah kawan-kawan kita di sebelah sana bergerak laju mengejar kawan kita di Melaya. Tiada perasaan sedihkah kita? Balik-balik kita kena kasih tinggal, balik-balik kita tertinggal. Kita perlu dan harus segera memperbaiki segala kesalahan dan kepincangan sebelum Sabah hancur dan terus mundur. Ambil alih dan reset Sabah semula. Boleh? Bila kita jadi pemimpin rakyat, letakkan rakyat itu nomor satu dalam keutamaan. Saya masih ingat ajaran Presiden pada saya berkenaan nilai-nilai baik dalam berpolitik. Kamu tahu apa dia kasih sama saya? Munira, you should strive to serve the people you represent, not to strive to enrich yourself. Itulah yang saya selalu kata, nilai yang diajarkan kepada saya oleh Presiden, timbalan Presiden, apa yang warisan ajar kepada saya. Dan Alhamdulillah, saya masih di pentas ini. Dan saya masih Munira yang dulu. Betul. Stop. Para perwakilan sekalian, mesyuarat agung tahunan ini adalah mesyuarat yang terakhir. DUN boleh dibubar bila-bila masa dan kita akan berhadapan dengan pilihan rakyat negeri. Kita diberi peluang memilih pemimpin yang akan mengurus tadbir negeri Sabah untuk 5 tahun seterusnya. Kita diberi peluang memilih yang baik dan yang buruk. To choose a competent leader over an incompetent leader yang ada hari ini. Jangan kita ulangi kesilapan dan jangan kita masuk perangkap 2 kali. Betul. The problem may be many of us who are unaware of the bad situation Sabah is at the moment. There are even who disassociate with the happening and letting few brave people do the action. Ramai juga yang hilang pertimbangan dan mengambil keputusan 200-300. Mungkin itulah nilai harga diri yang hanya boleh tahulah mungkin orang berfikiran boleh bertahun dalam masa 5 tahun ke hadapan. Sistem demokrasi memberi ruang dan peluang untuk menentukan masa depan Sabah tanah airku dengan memilih pemimpin yang terbaik
juga keputusan menggantikan pemimpin yang tidak kompeten, kerajaan yang merugikan rakyat dengan tidak mengundi kerajaan yang serba pincang dan lemah ini. Kepada para pelobi, kalau kamu mau jadi calon, Ya. kamu urus di bawah, wah. Betul. Bukan yang di atas ini. Betul. Kepada para pelobi, daripada atas sampai bawah, saya mau cakap, Betul. yang kamu urus adalah kawasan kamu, bukan yang di atas sini. Bukan Syafi'i yang undi kamu, kamu tahu kah? Sejaman yang undi kamu, bukan Munira yang undi kamu. Yang undi kamu adalah rakyat di kawasan kamu. Ini mau jadi calon tapi jentera pun tiada. Sudah begitu. Pilih jentera yang pilih di kawasan dia sejak yang sokong sama dia, yang mau sokong dia. Apa macam begitu? Datuk Seri Presiden. Datuk Seri, bos. I may be your daughter from Mas, boss. I'm different, I tell you. Pada saya ingin cadangkan ini satu perkara. That's why I said, I'm your daughter from Mas. Yes. Saya ingin cadangkan, tiadalah pakai kuota-kuota ini, bah. Tiadalah kuota-kuota. Yang ada kuota hanya satu sejak kuota sekarang ini. Kuota mana? Satu sejak kuota mana? It is not about you. It is not about me. It is not about them. It is about the party and people of Sabah. I'm telling you once again, nobody is above the party. Nobody. Yes. Salah satu kredit, bos, yang perlu kita pertimbangkan adalah orang yang boleh menyatukan semua orang. That is the number one criteria to be calon. Sebagai penutup, my dear fellow Sabahan, sampai bila bak kita mau kasih salah Malaya sejak ini? Sampai bila bak kita mau jadi negeri miskin? Sampai bila kita tiada air, jalan berlubang-lubang? Sampai bila bak elektrik kita diputus-putus? Sampai bila bak kita mau kasih salah orang untuk nasib kita? Kita tidak mau pun berubah. Kamu pikir Sarawak hari ini apa? Dia orang berubah sebab 5 tahun yang lepas, 10 yang tahun lepas, baru kemarin tidak. Sampai bila kita generasi yang mau tunggu gula-gula setiap kali pilihan raya? Sampai bila kita jadi generasi yang ada duit baru ada undi? Lepas itu kita kasih salah orang lain atas kemunduran kita? My dear fellow Sabahan, kita ingin mahal, bah. Kita ingin harga diri, bah. Ask yourself this question. Are you gonna fight for Sabah? Or are you gonna continue just watching Sabah getting destroyed? I choose to fight because this is my home. I choose to fight because I love my wilayah. Saya sayang negeri saya. Saya sayang Sabah saya. Ini adalah masa untuk kita pilih ketua menteri kita, Pak. Ini adalah masa untuk kita pilih siapa ketua kita yang akan defend Sabah, yang akan majukan Sabah. After all, ini nama dia ketua menteri Sabah, bukan pun ketua menteri persekutuan. We don't need your blessing, I tell you. Anak muda Sabah, mari kawan-kawan saya, mari kita jadi generasi Sabah yang bekerja. Mari kita jadi generasi yang berhabis untuk rakyatnya. Mari kita jadi YP yang bekerja, wakil rakyat yang bekerja. Kawan-kawan saya, mari kita jadi penjawat awam. Mari kita jadi penjawat awam Sabah yang berhabis menjalankan amanah untuk orang Sabah.
swasta yang ada hati Sabah, yang ada hati Sabahan, yang bagi balik kepada Sabah. Mari anak-anak muda, mari Sabah, mari kita jadi kerajaan yang bekerja untuk negerinya. Ayo warisan, mari kita jadi kerajaan Sabah yang bekerja untuk Sabah. Ayo Sabahan, anak-anak muda, mari kita bangunkan Sabah. Selamatkan! 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 Sabah! 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 Warisan! Sekian, terima kasih. Now, request everyone, all of us here to berdiri dari sekali, to give a big hand to Punira. For a meaningful, powerful, Begitu and baru enlightening cepat. sharing untuk kita. Thank you. Begitu baru cepat. Betul. Next, can I call on Begitu suara Ketua diterimanya. Penerangannya, Begitu suara diterima. Dr. Muhammad Aziz bagi kami. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengurusi tetap persidangan dan timbalan pengurusi tetap persidangan yang berhormat Datuk Seri Presiden, Naib Presiden Setiausaha Agung, barisan ketua-ketua sayap, rakan-rakan ahli majlis tertinggi, ketua-ketua bahagian, barisan perwakilan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Berucap selepas si Munira ini kalau dulu senang sikit, sekarang macam susah sudah. Sabas dan Tania, kalau saya mau imbau sedikit sejarah dengan sahabat saya YB Munira ini, saya masih ingat di awalan kami berjelajah di negeri Sabah ini, dia mula-mula dia tidak pandai berucap. Jadi kenapa saya mau sentuh ini? Sebenarnya untuk membakar semangat, khususnya kepada anak-anak muda, pimpinan-pimpinan warisan, bahawa kalau ada orang yang cakap susah untuk kita berlatih dan berucap, contoh paling jelas dan nyata di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, YB Munira adalah produk kita. Seorang pemimpin yang berjaya kita gilap, seorang anak muda yang punya jiwa yang kental, Betul. seorang anak muda yang tidak mudah dibeli jiwanya. Betul. Inilah contoh anak muda yang wajar kita jadikan contoh dan tauladan. Kalau dalam jiwa dan hati kita ingin melihat Sabah diselamatkan, lahirkan sebagai sebaik mungkin pemimpin seperti YB Munira kita yang ada di hadapan ini. Sabas dan Tania kepada YB Munira dan juga rakan-rakan Wirawati yang telah mendidik dan membimbing dia sehingga beliau menjadi seorang pemimpin yang bukan saja terkenal di bumi Sabah, tapi digeruni di peringkat Malaysia dan nasional. Terlebih dahulu juga ingin saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan Sabas dan